Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bincang modul makam set 1. Okay, kita bincang ni sebab ada permintaan untuk terangkan soalan ni. So, saya terangkan secara pantas lah. Okay, soalan nombor 1, set P pelengkap bersilang dengan R pelengkap. Okay, soalan ni nak mudah, kita tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay, P pelengkap selain daripada P lah, kita tutup P ni. So yang tinggal nombor 3, 4 dan 5. Kita tutup lah ni. So yang bakinya adalah nombor 3, 4, 5. Seterusnya R pelengkap, tutup R pula. R ni bulatan ni, nombor yang tinggal 1, 2 dan 3. Berada di tengah-tengahnya adalah persilangan. Maksud persilangan yang sama sahaja. Okay, so jawapannya adalah 3 sahaja yang melanggar lah. So inilah jawapan dia. Okay, tinggalkan macam ni pun tak ada masalah. 1 markah. Terusnya kita selesaikan bawah. Sama juga nombor. Nombor tak kisah mana-mana letak. Kamu nak mula belah kanan 1 ke, janji adalah. Kalau ada yang kotak tu, yang ada set semesta semua tu, itu kamu kena menomborkan luar sekali lah. Untuk yang macam ni tak payahlah. Okay, terus Q tanda atau Q pelengkap. Selain daripada Q ni okay, petak ni. So yang tinggal 1 dan 5. Kita tutup Q ni pakai tangan lah. Tutup Q ni 1, 5. Union dengan R. R sahaja R, bukan R pelengkap. R ni adalah 4, 5. Okay, kita selesaikan sebab ni dalam kurungan. So kita selesaikan ni dululah. 1, 5 union dengan 4, 5. Bila union maksudnya bergabung. Kita gabungkan sahaja. Kita tulislah 1, 4 dan 5. 5 ni berulang 2 kali, tulis 5 jugalah, sama dengan 1. Bersilang pula dengan P. P 1 dan 2. Bersilang macam tadilah. Mana yang sama. So nombornya 1. Tu 1 sajalah yang tinggal. So inilah jawapan untuk soalan nombor 1. Okay, ringkas saja. InsyaAllah biasa buat nanti lajulah. Terus nombor 2, diameter dan hemisfera. Kon dan hemisfera. Jumlah pepejal gabungan 1200. Diameter dan kon itu ialah 14 cm. Okay, so kat sini lah 14. Diameter panjang 14 diameter. So jarinya adalah 7. Kita nak guna untuk semualah. Calculate the height of cone. Tinggi. Kita tinggal nak ambil bahasa Melayu dia. So tinggi kon ni yang kita nak. So T lah kita namakan. Itu objektif kita lah. Nak cari T, kamu kena ada objektif dia lah. Terus kita buat hemisfera. Hemisfera rumuhnya 2/3 pi j kuasa 3. Kamu masukkan saja. Jarinya 7 kuasa 3. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat 2116. Okay, kira lah kat sini darab 22/7 darab 7 kuasa 3. Okay, macam ni lah 2156/3. Okay, so kita jadikan perpuluhan lah. Nak mudah ambil perpuluhan, tak payah tinggalkan pecahan. 718.67 kita bundarkan. Okay, ni hemisfera. Seterusnya kon. Kon pula. Ni tadi hemi. Kon rumuhnya 1/3 pi j kuasa 2 t. Rumuh ni insyaAllah ada kat depan nanti. So tinggal kamu masukkan sajalah. Kalau tak hafal tak ada masalah. Tapi biasanya kalau dah biasa buat, dia akan automatik hafal lah. So tinggi tak tahu, so kita tulis T lah. Yang ni lah kita nak cari ni.
Tekan saja kalkulator macam biasa. 1/3 154/3 perpuluhannya 51.33. Okay, insyaAllah ni kamu tahu. Selesai. So gabungan maksudnya ni tambah ni mesti dapat 1232. Ni kamu kena faham lah. Ini tambah dengan bawah ni mesti dapat 1200. Okay, so kita tambahkan sahaja. Ataupun kamu tolak siap-siap, mana-manalah kaedah yang kamu guna, sama aja. Mudah je lah. So kita nak T, nombor ni kita bawa belah kanan, dia jadi tolak. Buatlah. InsyaAllah mula-mula memang kamu rasa susah, sebab dia macam pelik-pelik je kan nombor dia. So dapat 513. Sebab kamu ada rasa was-was tu sebenarnya. Kita bahagikan sahaja dengan 51.33. So kita dapat jawapan ni adalah 10.000. So dapat 10 lah. T sama dengan 10. Dan sebab kita ambil perpuluhan ni, dia ada nombor macam tu lah. Dan kalau kita ambil dalam pecahan, dia akan dapat tepat solid 10. Tapi tak ada masalah pun. Perpuluhan ambil lah 2 ke 4 ke, janji jangan kurang lah. Dapat 10. Ok, selesai tu. Nombor 3, konsep smart. Ok, dia tak sama dengan jawapan belakang. Sama Ok, sama. Ok, specific, measurable, attainable, realistic dan time bound. Ok, ni kamu faham lah yang ni. Ok, ni biasa dalam buku motivasi ada ni kewangannya. Ok, ni saya tak nak bagi lah. Nak bagi ke? Bagilah Specific, measurable, attainable. Ok, kalau dah siap boleh lompat lah. Skip. Time bound. Ok, tak payah terang lah. Tak perlu terang. Ok, terusnya nombor 4. Lekatkan petak kosong di bawah dengan perkataan dan atau. Nak jadikan dia benar. Sin 30 sama dengan setengah. Ok, tekan saja kalkulator. Tekan lah. Dapat setengah. Benar lah kat sini. Ini benar. Seterusnya, macam biasa je. Jangan risau kalau nampak pelik-pelik macam ni. Kerja kamu tekan saja. Ok, benar-benar lah. So, kita nak tulis apa? Kita boleh jawab 2 lah. Mana-mana betul sebenarnya ni. Sebab dia 2 benar. Kita boleh tulis dan atau pun masih benar. Seterusnya 3 kuasa 2, 6. Ok, palsu. 2 kuasa 3, 8. Benar. So, kita nak jadikan dia benar, kita kena tulis atau. InsyaAllah mudah. Seterusnya implikasi. Kita gabungkan saja 2 ni. So, jawapannya adalah jika 3P lebih besar daripada 12, maka P lebih besar daripada 4. Okay, kita balikkan pula. Jika P lebih besar daripada 4, maka 3P lebih besar daripada 12. Okay, kalau soalan macam ni bonus lah sebenarnya je. 1 markah, 1 markah. Cuma jangan lupa saja. Terusnya yang bawah ni 2, 3 kuasa 2 tolak 3 sama. Yang sama kita tulis nombor yang tu 2. Terusnya 3, 4, 5, 6 berubah nombornya tapi berterutan. So kita tulis huruf N. 2 stay, 3 pun sama. Okay, di mana N sama dengan nombornya lah. Bermula dengan nombor 3, 4, 5, 6. Dot. Okay, mudah insyaAllah. Tak payah terang lah Terusnya nombor 5, persamaan linear serentak. Okay, nak mudah darab 3. Ni paling nak mudah lah. Kita matikan pecahan. So dalam ni dah tak ada pecahan. Senang lah. 1/3 masuk darab 3. Setiap satu ni darab 3. Okay, selaju je sebab dah banyak kali. So dapat 1x tambah 12y sama dengan negatif 6. Ambil yang balik atas. Tolak 2y sama dengan 8. Ni dah ada yang sama.
So dah tak payah darab lagi. Kalau ada semua tak sama, kita kena darab lagi lah. Yang ni dah tak payah lah. So kita tolak lah. Sebab ni tambah. Bila sama kita tolak, lain kita tambah. Kalau tak faham tengok balik lah video sebelum-sebelum ni. So dapat kosong, 12 tolak 2 dapat, tekan kalkulator je lah, 14Y. Negatif 6 tolak 8 dapat negatif 14. Y sama dengan negatif 14 per 14 dapat negatif 1. Selesai. Masukkan balik dalam samaan mana-mana. Ambil yang mudah, jangan ambil yang pecahan ni. Ambil yang senang lah. X tolak 2 negatif 1 sama dengan 8. X tambah 2 sama dengan 8. X sama dengan 8 tolak 2 dapat 6. Ok, laju je insyaAllah. Ni kalau tak faham kenapa pergi sini-sini, tengoklah video-video lain. Ok, nombor 6. Saya nak laju je hari ni. Terusnya, ini adalah gaya lurus selari dengan ni. Maksudnya ni selari dengan bawah lah. Oh bukan. Ok, OS adalah selari dengan gaya lurus RQ. Dan PQ adalah selari dengan paksi X. Ni rata lah. M dia kosong. Ataupun kita boleh baca kat sini 9, maksudnya sini 9, sini pun 9. Begitulah. Bawah sini kosong. Baca koordinat ni X, ni Y. Kamu kena buka lah dia punya bentuk dia ni. Sekarang ni soalan tanya PQ. Ok, dia rata. Bila rata kita baca je, dia langgar kat paksi Y. So jawapannya Y, mesti tulis Y. Terusnya nombornya adalah 9. Ni special case yang straight atau yang condong ke bawah, yang mengufuk ataupun yang mencancang. Kalau mengufuk macam ni, sebab dia langgar kat Y, so kita tulis Y sama dengan apa. Kalau nombornya 9, kita tulis 9 lah. Kalau nombornya 5, kita tulis Y 5. Okay, selesai. Yang atas ni pula, dia automatik dia akan langgar kat paksi X kan. Bila dia langgar kat paksi X, kita baca X sama dengan berapa. Kalau dia langgar kat 8, so jawapan kita adalah X sama dengan 8. Itu saja. Ni special case lah. Dua ni. Mencancang satu lagi mengufuk. Kita tak payah kira. Dia ringkas saja. Terusnya cari persamaan gaya RQ. Okay, RQ kat sini. Condong dia sama kat dengan bawah. So M dia sama kat sini. Okay, ni saya potong. Tak payah bagi pening. Okay, M dia sama dengan bawah ni. Kerja kamu adalah kena cari M lah. Yang bawah ni dah boleh buat sebab dia ada dua koordinat. Nampak 00. Satu lagi dengan nombor 31. Kita namakan lah. Kalau dulu tak belajar, belajarlah. X1, X2, Y2. Kita buat lah macam biasa je. Y2 tolak Y1. Ni rumus dia. Ni dah tetap daripada zaman dulu. 1 tolak 0 per 3 tolak 0. Kita ambil Y dulu kan. Ok, ringkas dapat 1/3. Seterusnya M ni adalah 1/3. Automatik atas ni pun 1/3. Boleh lah buat. Dah dapat M dengan titik. So kita akan gunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. Kita masukkan lah. Macam ni sepilih. Ok, sebab kita nak buat garis lurus RQ, so kamu tak boleh pilih yang daripada koordinat ni. Kita kena pilih koordinat RQ. Tengok betul-betul langgar kat mana. So dia ada berlanggar kat sini 9. Itulah koordinat yang kita guna, 9. Satu lagi M dia sama dengan 1/3. Okay, jangan guna menghentam je titik mana-mana pun kamu ambil. Kena tengoklah dia nak apa. Kita pinjamkan dia naik atas M. Kerja kita bawah tadi dah selesai. Dah tak payah tengok dah bawah ni. Kerja kita tengok yang kat warna merah ni. Terus kita masukkan saja 9M dia 1/3 darab 9 tambah C. Okay, selesaikan. Tambah C. C sama dengan 3 pindah sebelah jadi tolak, dapat 6. So Y sama dengan 1/3X tambah 6. Okay, kita masukkan balik dalam ni. Kita masukkan C dan M sahaja. Gunakan inilah. Ni M dia, C nya yang bawah ni. Okay, selesai. Sampai situ persamaan. Terusnya soalan tanya pintasan X. Bila pintasan X, apa yang kosong? Terbaliknya, Y dia adalah kosong. Kita kosongkan Y ni. 1/3X tambah 6. So kita pindahkan lah. Negatif 1/3X 6. X sama dengan 6 bahagi negatif 1/3.
3. Okay, harap kamu boleh dapat lah tu. Nampak? Kita darab lah, bagi 6 bahagi dengan negatif 1/3. So dapat negatif 18. Okay, harap boleh nampak lah. Jangan langgar kat muka saya lah. X sama dengan negatif 18. Ini maksudnya bila garisan ni kita tarik sampai dia langgar kat part CX. Dia langgar kat negatif 18. Okay, bila kalau tengok macam ni, dia punya condong logik lah. Logik ni logik akal lah. Kalau tiba-tiba kamu dapat positif, salah tu. Confirm dah sebelah sini negatif. Okay, itu saja. Terus kita pergi terus soalan nombor 7. Okay, selesaikan. Okay, untuk macam ni, biasa kamu jumpa satu belah bahagian pecahan, satu lagi belah tak ada pecahan. So yang ini dia satu kumpulan, ini ada satu kumpulan lain. Dia tak boleh terus lah. So kamu kena pindah dulu Y. Kena pindahkan dulu. Itu caralah, dia ada banyak cara. Pindahkan. So dapat 3 tolak Y macam tu. Baru boleh darab silang. So dapat lah 2Y² tambah 6 sama dengan 7. 3 tolak Y. 7 tu seorang letak depan lah. Okay, ini boleh selesaikan. Satu lagi cara, semua darab dengan 7. Ini macam persamaan serentak tadi. Kalau kamu tengok tadi, sama serentak tu, macam ni lah. Dia ada pecahan, kita darab semua dengan nombor. Itu contoh lah. So sekarang ni semua dia ada pecahan, dia ada 7. So darab dengan 7, nanti dapat. Kita akan dapat 2Y=2 tambah 6, buat potong dengan 7. Setiap satu ni darab 7. Ni cara lain, cara kedua. Tambah lagi 7 darab Y, dapat 7Y sama dengan 21. Okay, itu cara lain. Okay, dia akan dapat sama lah. Ni selesaikan. Tolak 7Y. Ni kita bawa ke belah kiri. So dapat tambah 7Y tambah 6 tolak 21 sama dengan 0. Okay, selaju je sampai situ. Okay, yang macam atas ni pun sama lah. Ni okay, kan sama. Okay, kita akan dapat sama. Dia cuma teknik mana lebih cepat. Kalau saya suka yang guna yang belah kanan ni, dia tak payah main pusing. Tapi itu pulang lah kepada kemahiran kamu. Kamu pilih lah mana teknik yang boleh. Sama je dapat jawapan. Yang ni lebih pantas belah kanan. Nampak profesional sikit. Tapi kalau yang ni kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena, risau yang tu lah. So bila nampak je pecahan, kamu darab je lah. Pun boleh mana-mana lah. Okay, nanti kita tekan kalkulator saja. Dan kamu akan dapat 2Y tolak 3Y tambah 5. Okay, dapat 3/2 Y tolak 5. Okay, ni kena ajar Okay lah, kena ajar lah ni Seribu sekejap takut ada yang tak tahu lagi. So ni kamu akan dapat, tekan kalkulator. Kepada yang tak tahu, saya tegang lah sikit. Saya tak nak tegang kan, ada yang tak tahu tu. So kita masukkan sajalah 2 yang depan, yang tengah 7, belakang negatif 15. Kita pakai degree 2. Kamu tekanlah equation, pilih degree 2. So dapat yang pertama, dapat Y sama dengan negatif 15. Satu lagi dapat salah, negatif 5. Satu lagi 3/2 dengan negatif 5. Okay, dapat tu Y pastikan Y lah. Ni saya dah tengok dah, kamu hantar jawapan hampir semua salah. Yang kat bahagian bawah ni semua tulis X, sebab kamu tekan kalkulator hurufnya X, sebab kita pakai huruf X. Yang soalannya gunakan Y. Okay, ni perangkap lah sebenarnya. Dapat Y tambah 5 dengan 0. 2Y tolak 3 sama dengan 0.
Okay, ni selaju je. Okay, mesti Y. Lepas tu atas ni Y. Mesti. Kalau tak, bawah ni kamu dah tak dapat markah dah. Kamu dapat markah sampai takat sini je. Satu markah lah senang cerita. Hilanglah 3 markah ni. Okay, tu kena hati-hati. Beberapa lah soalan sebab kita gunakan kalkulator. Terus kita pergi ke matrik. Okay, soalan dia yang pertama, cari nilai P dan Q. Okay, ini ada gabungan. Depan ni kita kategorikan songsang. Yang belakang ni kita panggil normal. Sebab songsang, sebab dia ada pecahan. Ni normal. So normal ni kita jadikan dia songsang. Nanti kita bandingkan lah. Itu sahaja. Rumus dia 1/AD tolak BC. DA negatif B negatif C. Kamu masukkan lah. A darab dengan D dapat negatif 3Q tolak 8. Okay, insyaAllah lah. Okay, saya tak nak lama-lama ke situ. Lepas tu kita bandingkan sahajalah. Kita bandingkan dengan yang ni, bawah ni. Selesai balik situ. Negatif 3, negatif 4, negatif 2, Q. Q apa? 1. Okay, kita ambil yang kat sini. So, kita bandingkan. So, jawapan kat sini. Q nya adalah 1. Kita masukkan. Q nya 1. Seterusnya, kita bandingkan 2 ni. P sama dengan negatif 3Q tolak 8. Q tadi kita dah dapat 1. So, kita masukkanlah Q ni 1. Negatif 3 tolak 8 dapat negatif 11. So, P jawapannya adalah negatif 11. Okay, selesai. Kalau nak buat macam ni lah. Ataupun kalau kamu nak ambil yang bawah ni pun boleh. Bawah ni saja pun tak apa. Ataupun nak buat penuh pun boleh. Mana-mana lah, kamu pilih lah. Terusnya, bawah ni gunakan metrik, kaedah metrik. Ni kalau latihan sebelum ni, beberapa orang yang tak guna kaedah metrik. Dia gunakan kaedah penghapusan, penggantian, salah. Tak dapat markah langsung. 1 markah pun tak dapat. Okay, kena guna metrik penuh. So, masukkan sajalah 1, 2, 4, negatif 3 X, Y. Kita gantikan saja. Siapa yang dah lupa, belajar balik. Okay, so kita selesai lah. Yang ni wajib tulis. Dah lama saya tak cerita. Ini wajib tulis. Ini sahaja, jangan conteng benda lain. Belah kiri. Lepas tu ini bawa pergi sebelah. Bila jadi bawa pergi sebelah, dia jadi songsang. Okay, seringkasnya lah. Kamu tolaklah sendiri. Gunakan kaedah ni. Okay, selesaikan. Lepas tu kita gunakan kaedah Roku ataupun kaedah lain yang kamu belajar. Okay, kita darab saja negatif 18 darab 4 negatif 72 tolak 3. Betul ke ni? Besar betul nilai. Salah Allah. Okay, salah. Okay, saya tak sempat nak edit balik ni. Pandai-pandailah kau skip Okay, 3, 2 ni stay. Ni negatif 2, ni negatif 4. Okay, salah kat situ. Rekod video boleh salah. 1 negatif 18. Apa ni? Okay, negatif 18 darab dengan 1. Darab dengan negatif 2 dapat 36. Negatif 3 darab 1 negatif 3. 1 darab negatif 8 negatif 18 tolak 4. So, kita selesailah kat situ. Ni kita selesaikan dapat negatif 1/13. Apa ni asyik salah ni? Negatif 11. Okay, 36 tolak 3 dapat 33. Negatif 18 tolak 14 dapat negatif 18 tolak 4 negatif 22. Okay, maafkan saya lah kalau sudah tersalah cakap ni. Macam biolnya ini. Sama dengan negatif 3 bawah tu 2. Kita buka. X sama dengan negatif 3. Y sama dengan 2. Okay, insyaAllah. Kamu buat lah. Ataupun tengok jawapan kat belakang. Faham lah tu. Terus, nombor 9.
luas dan perimeter. OP 14, POQ 30, dan sukuan bulatan. Bila sukuan bulatan ni kamu kena tahulah, ni kalau kita bulat penuh ni, dia jadi bulatan. Ni penuh lah bulatan. So setiap satu ni adalah jejari. Ini jejari, sini pun jejari, sini pun jejari. Bila jejari semua samalah. So sini 14, sini pun 14, sini pun 14, sini pun 14, sini pun 14. Okey, selesai. Okey, terus jawab luas kawasan yang berwarna, maksudnya yang berlorik. Yang berlorik kena tolak lah. Besar, penuh, tolak dengan yang halus ni, putih. Lepas tu kena tambah dengan yang sini. Ataupun kamu buat sekali jalan ke macam mana. Okey, saya buatlah A, B, C. Okey, A yang penuh. A tu adalah segi 4. Rumusnya panjang nak lebar saja. 14 darab 14. Okay, 14 dan 14 dapat 196. B pula yang putih. Yang putih ni kena pakai luas bulatan. So kita pakai bukan 180, kita pakai 90 darjah pi J kuasa 2 kan. Okay, tu rumus dia, masukkan je lah. Okay, saya menulis ke belah kanan sebab dah tak cukup ruang bawah ni gang. Kalau kamu belajar tulis ke bawah lah. 7 jari dia 14 kuasa 2. Okay, tekan saja kalkulator. Kamu akan dapat 154. Okay, 154. Okay, ni B ni 154. C pula 30/360. Sama saja rumus. Pi J kuasa 2. So masukkanlah. Macam tu lah. Okay, kalau dah boleh buat, skip sajalah. 14 minta maaf. Okay, terus 154. Okay, kamu akan dapat 154/3. Okay, ni kamu dapat lah. So kecilkan dalam perpuluhan, bundarkan 51.33. Bila kita nak luas sahaja, kita A keseluruhan tolak dengan putih, A tolak B, lepas tu kita tambah dengan C. Kamu tambahkan sajalah. 196 tolak 154 tambah dengan 51.33. Okay, selesai insya-Allah. .33. Okay, itu adalah luas. Terusnya perimeter. Perimeter kamu kena tambah semua. Okay, ni panjang. Okay, nanti kamu akan dapat lah. Kamu kira lah sendiri yang untuk ini. Rasa kamu boleh dapat ni. A, B nanti kamu patutnya dapat 85.33. Okay, patutkan dapat lah. Kamu kena kira yang mana. Perimeter kamu kena ukur ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so tepi-tepi ni semua dah tahu, kecuali sinilah yang kamu tak tahu. 2 ni tanda soal ni kamu kena carilah, belajarlah. Okay, so tak nak tunjuk ini. Terus kita pergi soalan nombor 10.
Okay, ni kebangkalian. Semua dicampak dalam satu kotak, dibentuk daripada mana-mana, dua kad satu persatu tanpa dikembalikan. So MATHS banyak ni. Ada 5 darab 4 ada 20 lah. So contoh dapat M, so seterusnya kita tak mungkin dapat M lah. So ATHS, ni samalah ni, MTHS. Kalau T, ni dah tak muat T pula MAHS, H pula okay, selesai. Tekan betul lah. MA, MT, MA, MT, MH, MS dan sebagainya. Seterusnya kita nak buat ini bawah B. Kod itu bermula dengan vokal. Vokal. So vokalnya ada 4. Ada huruf A mula. A lah, MAT, ada huruf A lah. AM, jawapannya adalah AM. Kena tulis lah ni. AT, AH, AS. Kena tulis dulu, baru kamu letak dia punya kebangkalian. So 4/20 keseluruhan. 1/5. Okay, selesai. B pula, B2. Kod tu mengandungi 2 konsonan atau bermula dengan huruf vokal. Okay, maksudnya dua-dua konsonan, contoh, ataupun dia bermula dengan vokal. Vokal tadi dah 4 ni, kamu ambil balik. So konsonan MT, MH, MS dan sebagainya lah. Ada banyak. So dalam ada 16 16. Carilah. Faham lah tu, insyaAllah. Contoh MT, MH. Sebab dia kata atau, so kena ambil semua lah. Satu lagi bermula dengan vokal. Yang ni atau pun letak bawah juga. So ada 16. Nanti akan dapat 16/20. Kecilkan dapat 4/5. Okay, ni kamu buat sendiri lah. So tak nak tunjuk panjang yang. Terusnya nombor 11. Okay, graf gerakan. Ni mungkin lah ada masalah sikit nanti. Okay, ni soalan dia. Kadar perubahan laju dalam tempoh 10 saat yang pertama. Kadar perubahan laju maksudnya pecutan. Pecutan kena kira kecerunan. 10 saat yang pertama. Dia bukan mula daripada kosong, dia bermula daripada atas ni. Tengok. Kosong tak ada pergi mana-mana. So bermula daripada atas sinilah. Yang inilah yang kamu kena cari 10 saat pertama. So bila kita kata kecerunan, kena ada titik. Samalah macam tadi. 10, 15. Kita baca koordinat X, lepas tu Y. Terus yang sini baca X, 0, 24. Kita kira lah dia punya kecerunan. Kecerunan dia, so Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Selesaikan sahaja. Saya pilih titik ni yang kedua. Ni titik pertama. Tak kisah mana-mana pun, sama je nanti dapat. Okay, negatif 9/10. Tinggalkan macam ni pun tak apa. Ataupun kamu nak jadikan perpuluhan pun boleh. Negatif 0.9. Okay, kadar perubahan laju maksudnya MS tolak 2. Okay, ni dia punya rumus, dia punya unit. Tu A. Terusnya nilai U jika jarak yang dilalui yang terakhir adalah 130 meter. 10 saat yang terakhir, yang ni lah. Dia pergi sini. Ni patut putus-putus ni. Ni bukan garis ni putus-putus. So sinilah dia punya gambar dia. Ni yang kamu kena nampak betulnya. Okay, yang lain ni putus-putus sepatutnya. Cuma dalam buku kamu mungkin tak nampak. Dia dah bergabung. Dia putus-putus. Dia tak ada kena-kena pun. Dia nak baca je kat sini U. So kita kena cari jarak, maksudnya kena kira luas. Luasnya adalah 130 meter lah dia dah bagi.
namakan A dengan B. So kita kira lah A, kita lukis, mudah nampak. A kat sini tinggi dia 15, tinggi yang sini adalah U. Tengok balik U. So sini jaraknya 14 tolak 10 dapat 4. Kena kira lah rumus. Setengah A tambah B darab dengan tinggi. So setengah darab A tambah B maksudnya 15 tambah U. Tinggi dia 4. Kita selesaikan. Setengah darab 4 dapat 2. 15 tambah U. Kita selesaikan belakang terus. Yang ni kamu kena tahulah. Teknik ni teknik je ni. Kita selesaikan darab dengan belakang. Lepas tu kita letak depan. Lepas tu kembangkan saja 30 tambah 2. U ni A. Terusnya B. B bentuknya segitiga, lagi senang. Segitiga maksudnya sini 6, sini U. So setengah darab panjang. Panjangnya 6, lebarnya, tingginya U. Atau mana-mana lah 3U. Okay, selesai. A tambah B. Kena tambah lah. Kena tambah 2 ni. 30 tambah 2U tambah dengan 3U mesti sama dengan 100. 30 kita selesaikan, 5U, 130. Ni pindah sebelah jadi tolak. So U sama dengan, kecilkan, dapat 100 per 5 dapat 20. Okay, dah terpotong dengan gambar saya agaknya. Okay, jawapannya adalah 20. Bila kita kata sini 20, logik? Logik. Betul lah tu. InsyaAllah betul. Okay, itu sahaja daripada saya. Habis. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.